Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita pada malam ini adalah Datuk Yazid bin Osman, Ketua Penerangan Barisan Nasional Parlimen Pasir Putih, merangkap Jawatankuasa Penerangan Negeri Kelantan. Beliau adalah seorang jurnalis dan banyak terlibat dengan penulisan dalam surat khabar sebelum ini dan juga dalam blog Datuk Yazid sendiri. Jadi kita ingin bertanyakan Datuk Yazid berkenaan dengan Malaysia dikatakan bukan negara Islam. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kempen liar yang dibuat oleh pihak parti lawan dalam siri kempen pilihan raya. Di mana-mana mereka pergi, dia kata Malaysia bukan negara Islam, Malaysia bukan negara Islam, Malaysia bukan negara Islam. Tetapi hakikatnya walaupun dia menafi, tetapi hakikatnya dunia luar sudah pun menganggap Malaysia ini negara Islam contoh. Jadi tidakkah orang PAS faham, tidak orang PAS tahu, tidakkah orang PAS menerima kenyataan pandangan dunia seluruhnya menganggap Malaysia sebuah negara Islam contoh kepada dunia. Apa yang tak ada di Malaysia dalam mengenai Islam? Di Malaysia ada bank Islam, di Malaysia ada universiti Islam, di Malaysia bukan saja universiti Islam tempatan, ada universiti Islam antarabangsa, ada maktab, kolej Islam, ada sekolah-sekolah agama, ribuan sekolah-sekolah agama dan sekolah Arab di Malaysia ini. Di Malaysia mempunyai persatuan ulama. Di Malaysia mempunyai segala cabang-cabang penghidupan umat Islam seperti pajak gadai Islam. Tidak ada di negara Islam lain. Kemudian kita melihat kepada perlembagaan Malaysia, Islam sebagai agama resmi persekutuan. Apa lagi yang orang PAS tak puas hati? Mereka menikmati hidup dalam negara ini ialah kerana pemimpin UMNO berjaya meletakkan Islam sebagai agama resmi persekutuan. Dengan menjadikan Islam agama resmi persekutuan, menjadikan tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab pemerintah lah memajukan agama Islam. Oleh sebab itu, bangsa lain, orang beragama lain tidak boleh mengkritik, tidak boleh iri hati, tidak boleh marah, tidak boleh berkecil hati apabila kerajaan mengutamakan agama Islam, pengajaran Islam, kira bicara Islam, bank Islam, segala macam ini tidak boleh dipersoalkan kerana agama resmi negara Malaysia ialah agama Islam. Ini kejahatan yang diletakkan oleh UMNO kepada negara ini. Dan orang PAS tidak perasan. Mereka tidak tahu bersyukur. Kehebatan yang dibuat oleh UMNO tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah berfirman, sekiranya kamu bersyukur apa yang diberikan, la in syakartum la azidannakum, aku akan tambahkan lagi nikmatku kepadamu, wa la in kafartum, dan sekiranya kamu ingkar nikmat yang aku beri ini, inna azabi lasyadid, awas, azab aku adalah amat pedih. Inilah yang gagal difahami oleh orang PAS. Tidak tahu bersyukur bahawa negara ini sebuah negara Islam di mana mereka hidup dengan aman. Mana ada negara Islam lain yang kita tahu, negara Arab yang meletakkan Islam sebagai agama resmi dalam perlembagaan mereka? Tidak ada. Saya semasa menjadi wartawan di kumpulan utusan Melayu, oleh kerana saya boleh berbahasa Arab, saya sering dihantar untuk menyertai seminar-seminar pemimpin Arab di luar negara. Saya berbincang dengan mereka. Mereka menyanjung tinggi Malaysia yang mampu meletakkan Islam sebagai agama resmi. Mereka tidak mampu, walaupun di negara-negara Mesir yang besar itu, negara Iraq,
di negara Sudan, di negara mana pun di Timur Tengah tidak meletakkan Islam sebagai agama resmi, sebab mereka takut kemungkinan dikritik oleh penganut-penganut agama Katolik, agama Kristian, Nasrani dan sebagainya. Okey, apakah PAS melihat model negara Islam itu adalah sebagaimana yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri Kelantan, kerajaan negeri Kedah ataupun kerajaan negeri Selangor? Model atau bentuk negara Islam atau konsep negara Islam yang saya faham sangat. Ini sebenarnya kerajaan PAS Kelantan adalah sebuah kerajaan lawak jenaka, sebuah kerajaan lawak. Mereka sebelum pilihan raya tahun 90, Ni Aziz dan pemimpin PAS tempatan bersyarah di kampung-kampung, sekiranya rakyat Kelantan ini mati sekarang ini, mati dalam keadaan murtad, kerana mereka sebelum mati tidak memberi kuasa kepada PAS untuk merintah negeri Kelantan ini. Kerana bila kita dapat merintah, kita akan laksanakan hukum hudud di Kelantan ini. Jadi menyedari itu, rakyat Kelantan bagi mandat penuh kepada mereka. Kita bagilah, kita undi laksanakan Islam. Apabila mandat diberi tahun 90, maka dibentangkan enakmen undang-undang Islam dalam Dewan. Pembentangan itu dibuat persiapan dan akhirnya per tahun 93 benda itu siap dan lulus. UMNO yang paling kuat menyokong dan laksanakan hudud di Kelantan. Dan tuanku sendiri sudah pun tanda tangan, sudah pun lulus enakmen undang-undang Islam itu, hukum hudud yang dikendaki oleh PAS itu. Tetapi di mana undang-undang Islam itu? Ni Aziz tidur atas katil, enakmen undang-undang Islam yang diluluskan itu dia letak di bawah katil. Itu sahaja yang berlaku. Tidak dilaksanakan sampai hari ini. Saya sendiri menghubungi teman-teman wartawan di Kelantan, minta tolong tanya Ni Aziz, kenapa tak laksanakan hukum hudud yang diluluskan dalam Dewan dulu? Jawapannya, tak perlu cepat. Pasal apa? Pasal kita nak suruh orang bangsa lain faham dulu, tak perlu cepat. Mengapa semasa nak pilihan raya dulu dia kata kalau rakyat mati di Kelantan ini murtad kerana tak bagi kuasa pada PAS melaksanakan Islam? Kenapa diberi kuasa tak laksanakan Islam? Sebab mereka tahu apa yang mereka buat itu sandiwara. Dia tahu, dia hanya membohongi rakyat. Dia hanya melaksanakan tugas-tugas untuk mencari harta benda. Mereka tidak ada kerja lain ialah berpakat bagaimana nak jual balak, bagaimana nak jual tanah, bagaimana nak mencari orang yang kaya-kaya di luar negara, orang Singapura dan sebagainya, datang ke Kelantan ini, pajak tanah-tanah mereka dan mereka kaya-kaya. Sampai 5 tahun mereka keluar lagi. Okey, kita dah nak laksana hukum hudud dah, bagi undi kepada kita. Kalau tak undi kita kafir. Inilah suatu teknik yang sangat jelek, yang sangat lawak. Dan sanggupkah rakyat Kelantan dibohongi beberapa kali? Kata orang putih, awak boleh bohongi, kita boleh membohongi seseorang hanya sekali, bukan selama-lamanya. Tetapi PAS di Kelantan membohongi selama-lamanya. Dan ini yang kita heran, kalau rakyat Kelantan masih lagi tidak sedar pembohongan ini. Sebagaimana ayat Quran kata, Auzubillahi minasyaitonir rajim, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan cara apakah lagi kamu nak membohongi Tuhan kamu? Dalam ayat Quran itu penuh dengan sindiran terhadap orang-orang seperti PAS ini. Tetapi saya duka cita, ada rakyat Kelantan yang belum sedar. Itulah antara perkara-perkara yang kita kena beri kesedaran pada rakyat kita. PAS hanya main-main mengenai Islam, main-main mengenai hukum hudud. Dia tidak serius. Begitu juga di Terengganu. Haji Hadi kata orang Terengganu ni akan mati murtad sekiranya tak bagi kuasa kepada PAS merintah Terengganu. Pasal kalau PAS menang pukul 7 malam, sebelum pukul 12 kita akan laksanakan hukum.
Yang pastinya sebelum ayam kokok. Tetapi ayam sudah berkokok berpuluh tahun-tahun tak laksanakan juga. Saya minta pemerintah tanya Haji Hadi selepas 6 bulan, kenapa Ustaz Hadi tak laksana lagi Islam? Oh, kita tak perlu cepat. Kita nak bagi rakyat faham dulu. Mana yang kata kalau rakyat mati Terengganu sebelum beri kuasa pada PAS, murtad akan tak beri kuasa kepada PAS? Dah diberi kuasa dia main-main. Perkataan murtad kepada kafir adalah perkara biasa bagi PAS. Sebagaimana PAS Terengganu ke, PAS Kelantan ke, Nik Aziz ke, Haji Hadi ke, mereka itu pada peringkat awalnya mengatakan orang UMNO ini kafir kerana berkongsi kuasa dengan orang bukan Islam, MCA, MIC. Tapi hakikatnya MCA, MIC tidak pernah menentang Islam, tidak pernah menghalang UMNO, tidak pernah mengkritik UMNO melaksanakan Islam di negara ini. Tetapi alih-alih Tuhan Maha Kuasa memberi balasan kepada mereka. Sekarang ni mereka bergabung dengan DAP, sebuah parti chauvinis Cina yang anti-Islam, yang ada unsur-unsur komunis, menentang agama dan raja. Tiba-tiba tidak kafir mereka. PAS merasakan mereka tidak kafir, bergabung dengan parti yang menentang Islam. Sedangkan kafir yang berbaik dengan UMNO, MIC, MCA ini kafir zimmi, kafir yang di zaman Rasulullah minta umat Islam melindungi kafir zimmi yang taat kepada pemerintah Islam. Tetapi DAP yang menentang Islam, menentang raja, menentang bangsa Melayu ini dijadikan gabungan kepada PAS. Kalau UMNO dikatakan kafir, pengikut UMNO dikatakan kafir kerana bergabung dengan kafir zimmi, dia yang bergabung dengan kafir harbi, kafir DAP ini, saya rasa 10-20 kali lebih kafir daripada orang UMNO.